في ظلال القرآن karya Syahid Said Kutub, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Moga Allah memberkati dan merahmati ruh-ruh mereka. Pentafsiran ayat-ayat 33 hingga ayat 34. Tokoh-tokoh hamba Allah yang dipilih menjadi rasul. Kisah-kisah ini dimulakan dengan menerangkan para hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi rasul yang sama, yang membawa agama yang sama sejak diciptakan manusia. Mereka lah yang menjadi pasukan pertama dari angkatan iman di dalam berbagai-bagai peringkat perkembangannya yang bersambung-sambung di sepanjang generasi dan abad. Al-Quran menjelaskan bahawa mereka lah zuriat keturunan yang berasal dari satu sama lain. Ia tidak semestinya zuriat dari segi keturunan, kerana keturunan mereka semua bertemu pada Adam dan Nuh. Malah zuriat itu merupakan hubungan pilihan ilahi dan hubungan akidah yang bersambung-sambung di dalam angkatan iman yang mulia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas sekalian manusia yang lain. Ayat 33. Iaitu satu keturunan yang setengahnya berasal dari setengahnya yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 34. Ayat ini menyebut Adam dan Nuh sebagai dua individu dan menyebut keluarga Ibrahim dan keluarga Imran sebagai dua keluarga. Ini untuk memberi isyarat bahawa Adam dan Nuh itu adalah dipilih kerana tubuh atau pribadi kedua-duanya, sedangkan Ibrahim dan Imran adalah dipilih kerana pribadi dan kerana zuriat kedua-duanya, sekali mengikut dasar yang telah ditetapkan di dalam surah Al-Baqarah mengenai keluarga Ibrahim, iaitu warisan nubuwah dan keberkatan di dalam keluarganya, bukan warisan darah, malah warisan akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kenangilah ketika Allah menguji Ibrahim melaksanakan perintah-perintahnya lalu disempurnakannya. Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku lantikkan engkau menjadi pemimpin umat manusia." Ibrahim memohon, "Lantikkan juga zuriat keturunanku." Jawab Allah, "Janjiku ini tidak mencakupi orang-orang yang zalim." Surah Al-Baqarah ayat 124. Setengah-setengah riwayat menyebut bahawa Imran adalah dari keluarga Ibrahim. Ia disebut khusus di sini kerana adanya kesesuaian yang tertentu, iaitu membentangkan kisah Maryam dan kisah Isa alaihissalam. Begitu juga kita perhati bahawa rangkaian ayat-ayat ini tidak menyebut keluarga Ibrahim, tidak juga keluarga Musa dan Yakub, iaitu Israel, sebagaimana ia menyebut keluarga Imran. Ia disebabkan kerana penerangan ayat di sini berpindah kepada perdebatan di sekitar Isa putra Maryam dan sekitar Ibrahim, mana akan diterangkan di dalam pelajaran-pelajaran yang berikut, dan kerana itu di sana tidak ada apa-apa hubungan yang sesuai untuk menyebut Musa atau Yakub di tempat ini. Pentafsiran ayat-ayat 35 hingga 37. Dari pengumuman pertama ini, rangkaian ayat yang berikut berpindah secara langsung kepada keluarga Imran dan kelahiran Maryam. Keluarga Imran dan kelahiran Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Kenangilah ketika isteri Maryam berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku nazarkan kepadamu anak yang ada di dalam perutku dengan ikhlas dan bebas untuk berkhidmat kepadamu semata-mata. Oleh itu, terimalah nazar ini dariku. Sesungguhnya engkau maha mendengar
lagi Maha mengetahui. Ayat 35. Dan apabila ia telah melahirkan, ia pun berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah amat mengetahui dengan anak yang dilahirkan itu. Dan tentulah anak lelaki tidak sama dengan anak perempuan. Dan sesungguhnya aku namakannya Maryam, dan aku lindungkannya dari zuriat dan zuriatnya kepadamu dari syaitan yang terkutuk. Ayat 36. Lalu Maryam diterima oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik dan dibesarkan dengan didikan yang baik, dan ia dipelihara oleh Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, ia dapati ada rezeki buah-buahan di sisinya. Lalu Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana engkau mendapat rezeki ini? Jawab Maryam, ia adalah dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Ayat 37. Kisah nazar mendedahkan kepada kita bagaimana isi hati isteri Imran bonda Maryam yang dipenuhi iman itu, dan bagaimana beliau berdoa menazarkan kepada Allah dengan sesuatu yang paling disayanginya yang dimiliki olehnya, yaitu bayi yang sedang dikandung dalam perutnya. Ia menazarkan dengan ikhlas dan bebas untuk berkhidmat kepada Allah semata-mata, yaitu bebas dari sebarang syarat, dari perkongsian dan dari sebarang hak kepada yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keikhlasannya yang mutlak diungkapkan dengan kata-kata kebebasan itu adalah suatu pengungkapan yang amat menarik, kerana seseorang itu tidak sebenar-benarnya bebas kecuali ia memberi seluruh keikhlasannya kepada Allah, kecuali ia bertawajuh kepada Allah dengan keseluruhan jiwa raganya dan menyelamatkan dirinya dari ubudiyah kepada sesiapa dan kepada sesuatu apapun sahaja, dan kepada mana-mana nilai sekalipun. Ubudiyahnya hanya semata-mata bagi Allah yang Maha Esa sahaja. Inilah erti kebebasan yang tulen. Yang lain darinya adalah ubudiyah yang tidak tulen, walaupun kelihatan di dalam gambaran kebebasan. Dari sinilah tauhid kelihatan menjadi gambaran yang mitali, yang ideal kepada kebebasan, kerana seseorang itu tidak dianggap bebas selama ia masih memberi ketaatan dan kepatuhannya kepada yang lain dari Allah dalam apa-apa peraturan yang mengenai dirinya atau kehidupannya, atau di dalam urusan adat resam, nilai-nilai, undang-undang dan syariat yang mengatur kehidupan ini. Tidak ada kebebasan yang sebenar jika dalam hati seseorang itu masih wujud pergantungan atau harapan atau perhambaan pada yang lain dari Allah, dan jika dalam hidupnya ada undang-undang atau nilai-nilai atau neraca-neraca pertimbangan yang diambil dari yang lain dari Allah. Apabila Islam datang membawa akidah tauhid, ia membawa satu gambaran kebebasan yang tunggal alam manusia. Inilah doa yang khusyuk dari isteri Imran, memohon pada Allah agar menerima nazarnya, iaitu jantung hatinya sendiri. Dengan doa ini, sempurnalah penyerahan diri yang ikhlas pada Allah. Sempurnalah tawajuh yang bulat kepadanya. Sempurnalah kebebasan dari segala syarat dan ikatan. Dan sempurnalah keikhlasan kepadanya yang tiada lain melainkan hasrat keinginan untuk mendapat perkenan dan keredaannya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku nazarkan kepadamu anak yang ada dalam perutku dengan ikhlas dan bebas untuk berkhidmat padamu semata-mata. Oleh itu, terimalah nazar ini dariku. Sesungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 35. Tetapi dia melahirkan anak perempuan, bukannya anak lelaki. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila ia telah melahirkannya, ia pun berkata, wahai Tuhanku,
Sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah amat mengetahui dengan anak yang dilahirkannya. Dan tentulah anak lelaki tidak sama dengan anak perempuan. Dan sesungguhnya aku namakannya Maryam, dan aku lindungkannya dan zuriatnya padamu dari syaitan yang terkutuk. Ayat 36. Dia mengharapkan kelahiran anak lelaki, kerana nazar kepada rumah-rumah ibadat itu biasanya dengan budak-budak lelaki, supaya mereka berkhidmat di rumah ibadat itu dan memusatkan kehidupan mereka dalam kegiatan ibadat. Tetapi anak yang diperolehinya sekarang ialah anak perempuan. Lalu dia berdoa kepada Allah dengan nada yang sedih. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah amat mengetahui dengan anak yang dilahirkannya. Tetapi dia berdoa kepada Allah dengan apa yang diperolehinya, seolah-olah dia meminta maaf kerana tidak mendapat anak lelaki untuk menjalankan tugas khidmat itu. Dan tentulah anak lelaki tidak sama dengan anak perempuan. Ya, ini anak perempuan tentulah tidak dapat melaksanakan tugas itu sama seperti yang dapat dilaksanakan oleh anak lelaki dalam bidang ini. Dan sesungguhnya aku namakannya Maryam. Percakapan yang seperti ini merupakan satu bentuk munajat yang dekat, iaitu munajat orang yang mesra dirinya bersendirian dengan Tuhannya, di mana dia meluahkan isi hatinya, menunjukkan apa yang ada di hadapannya dan mempersembahkannya secara langsung, dan lemah lembut apa sahaja yang dimilikinya. Itulah perilaku para hamba pilihan terhadap Tuhan mereka, iaitu perilaku kasih mesra, mendampingi diri, berhubung secara langsung, dan bermunajat dengan susunan kata-kata yang mudah, tidak buat-buat dan berbelit-belit. Inilah munajat orang yang merasa dirinya sedang bercakap dengan yang dekat, yang dikasih, yang mendengar dan memperkenankan permohonan. Dan aku lindungkannya dan zuriatnya padamu dari syaitan yang terkutuk. Ayat 36. Inilah kata-kata terakhir seorang ibu memberi selamat tinggal kepada anaknya yang telah dinazarkan kepada Tuhannya. Dia tinggalkan di bawah naungan Allah dan pemeliharaannya, dan dia meletakkan anaknya dan zuriatnya di bawah perlindungan Allah dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Inilah juga kata-kata dan hasrat dari hati yang ikhlas. Tiada sesuatu kebaikan yang lebih diingini untuk bayinya selain dari ia berada dalam jagaan dan pemeliharaan Allah dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Lalu Maryam diterima oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik dan dibesarkan dengan didikan yang baik, sebagaimana balasan terhadap keikhlasan yang memenuhi hati Bunda Maryam, dan terhadap keikhlasan nazarnya juga sebagai langkah menyediakannya untuk melayakkannya menerima tiupan ruh dari Allah dan kalimah Allah, dan seterusnya melahirkan Isa alaihissalam dengan cara yang berlainan dari cara kelahiran manusia yang lain. Dan dia dipelihara oleh Zakaria. Ya, ini Allah menjadikan Zakaria sebagai pemelihara dan penjaganya. Zakaria alaihissalam ialah ketua rumah ibadat Yahudi, dan beliau dari zuriat keturunan Nabi Harun alaihissalam yang mewarisi urusan menjaga rumah ibadat. Maryam membesar dalam suasana keberkatan yang tidak putus-putus. Allah menyediakan rezeki untuknya dari limpah kurnianya yang istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, ia dapati ada rezeki buah-buahan di sisinya. Lalu Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana engkau mendapat rezeki ini?" Jawab Maryam, "Ia adalah dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya tanpa hisap." Penghujung ayat 37. Kita tidak mahu mengharungi dalam pembicaraan yang panjang lebar tentang sifat rezeki yang dikurniakan kepada Maryam,
sebagaimana telah diharungi oleh berbagai-bagai riwayat. Cukuplah kita mengetahui bahawa rezeki itu adalah suatu rezeki yang dekat, yang melimpahkan kebaikan pada mereka yang berada di sekeliling Maryam dan melimpahkan segala sesuatu yang dikatakan rezeki, hingga kan menakjubkan pemeliharanya Zakaria alaihissalam, sedangkan beliau seorang nabi. Terhadap kelimpahan rezeki itu, lalu beliau bertanya Maryam, bagaimana dan dari mana semuanya ini? Namun begitu, Maryam tidak menjawab lebih dari menyatakan dengan khusyuk dan tawaduk seorang mukmin yang mengakui nikmat Allah dan melimpah kurnianya serta menyerahkan segala-gala kepada Allah. Ia adalah dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Ayat 37. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.